tahlil Nabi tak buat, kenapa kau buat? Masuk neraka. Baik, ada nas belakang tak? Ada nas belakang tak? Mana ada nas belakang? Tahlil ni kita baca Quran, kita tahlil la ilaha illallah, dia satu kan, dia dua kan, dia tiga kan, dia empat kan. Sebab dia empat tu tak masuk tu. Dia satu la ilaha illallah, la ilaha. Pak Imam tu makmum dia challenge Pak Imam masuk dia dua, la ilaha illallah, la ilaha. Imam pun dia lawan aku kan. Pak Imam masuk dia tiga, la ilaha illallah, la ilaha. Makmum pun Imam lawan dia. Cina sebelah rumah lari tu. Baik. Tahlil Nabi buat tak? Tiba-tiba kita buat. Oh salah kata Nabi tak buat. Jangan cakap Nabi tak buat. Ada larang tak? Ada nas larang tak? Oh dia kata ada. Ada. Apa dia? Hadis ada. Apa hadisnya? Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Sadaqatin jariyah aw waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bih. Bila mati seorang anak Adam, terputus amalan mereka tiga. Mati seorang Adam terputus, bukunya tutup, rekodnya dah tutup, mereka tiga. Pertama, kalau dia ada buat sedekah jariah, dia bagi 1,000, 2,000, 10,000 ke masjid. Yang kedua, dia ada anak yang soleh, bernama Saleh. Soleh bernama Saleh, bagi kesihatan apa? Yang berdoa untuk dia. Dan yang ketiga, ilmu yang berguna. Ini dia saja tahlil tak boleh. Saya kata hadis ini bukan hadis melarang tahlil. Hadis ini nak cerita bila mati seorang Adam, terputuslah amalannya. Nya siapa? Nya yang mati itu. Amalan kita tu dia tak putus. Buktinya dalilnya pernah zaman Nabi, seorang wanita, seorang perempuan datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat falam tahuj. Dia kata, ya Rasulullah, mak saya baru meninggal, belum sempat mengerja haji ya Rasulullah. Terus Nabi jawab, haji an ummi. Nabi kata, kamu boleh menjalankan haji, mak kamu yang dapat. Itu maknanya orang hidup masih boleh buat ibadat orang yang. Kalau haji boleh buat, ulama fiqh ambil hadis ini masuk dalam kitab fiqh, dinamakan haji badal. Ada dengar haji badal? Artinya haji badal, orang hidup buat haji orang yang tak. Kalau haji boleh buat, tahlil tak buat. Cuma tengok nak buat untuk siapa, itu soalannya. Saya kata dapat tahlil buat dah, boleh dah, tak salah. Bukan tak sedap pun. Barang masih bid'ah apa dia panggil? Bid'ah hasanah. Al-Imam As-Sayuti dalam kitab ada menyebut al-bid'atu bid'atan, bid'ah dua, bid'atun hasanatun wa bid'atun dalalah. Imam Sayuti pun dah kata ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Baik, cuma tahlil boleh. Cuma saya nak soalkan, tahlil untuk siapa? Kalau tahlil untuk seorang tuan, imam, bilal, ustaz, guru, alim, seronok dia. Tapi kalau hidup tak pernah sembahyang semua hidup, penyangak, penyamun, perompak, pergi merompak, mati, kena tembak, balik rumah, mandi, kapal sembahyang, tanam, 3 malam tahlil. Guna? Guna? Buat apa? Buat apa? Anak kita tak pernah suruh sembahyang, merompak, menyamun, rempit, dadah, bila mati tak tahlil juga. Buat apa? Itu yang masalahnya. Tapi itu yang kedua, mentaliti Melayu hari ini. Minta maaf lah tuan-tuan, minta maaf kepada imam kita. Silap sikit tahlil, silap sikit tahlil, silap sikit tahlil. Hari ini saya cerita, minta maaf, kata-kata saya cerita. Pernah berlaku satu cerita, seorang hamba Allah nak keluar negeri, jalan jauh, dia buat kenuri, panggil orang ramai kampung mari. Dia ucap, assalamualaikum tuan-tuan, terima kasih sudah datang. Saya panggil tuan-tuan malam ini nak bagi tuan-tuan, saya nak jalan jauh. Jadi saya buatlah jamuan, panggil tuan-tuan, minta tolong buat rumah selamat. Jadi kebetulan imam ada, minta lah tuan imam tolong buat rumah selamat untuk saya, masa nak jalan jauh. Pak imam pun terima kasih, insyaAllah. Al-Fatihah. Dia bantai bertali arwah. Habis selesai tali arwah,
tuan rumah kata, "Mak, saya bukan nak buat tanda arwah, saya nak buat doa selamat." Imam jawab, "Sama tu." Sama kan? Sama. Sebab mentaliti kita ni tanda arwah pun itu, doa selamat pun itu, kesyukuran pun itu. Hari ini tuan-tuan, minta maaf ya, anak lulus Malaysia dapat 10A buat kenduri, tanda arwah, betul tak? Ya, anak masuk asrama buat kenduri, tahlil arwah. Cucu nak buat akikah, sembelih kambing, buat kenduri, tahlil, betul tak? Sampai peringkat kebangsaan, nak sambut hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, buat majlis resmi di Masjid Negara, tahlil. Ini majlis keputeraan yang ada arwah untuk siapa? Sebab mentaliti kita. Nak sambut hari pahlawan, tahlil. Nak sambut hari apa lagi, kemerdekaan, tahlil. Nak sambut Maklah Jerah, tahlil. Tak ada yang lain. Saya pernah cakap dengan tentera, alhamdulillah, tentera sambut hari tentera, dia tahu kalau dia buat masalah. Kaifiat dia lain, nak buat arwah, kaifiat dia lain. Nak buat doa selamat, kaifiat dia lain, bacaan dia lain, amalan dia lain. Jangan pukul sama. Jadi, nak balik jawab soalan tadi, kesimpulannya, tak semua benda yang Nabi tak buat, kita tak buat. Kalau sekiranya semua benda Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Allah tuan-tuan, hari ini berjalan, Nabi akan beritahu jawabnya. Ya, maka sepatutnya ulama-ulama kata, pada hadis tadi, walaupun Nabi tak buat, kita buat. Ada nas melarang tak? Ada nas melarang? Tak ada. Boleh. Biasa saja. Wirid lepas sembahyang. Wirid lepas sembahyang ada orang hukum bid'ah, Allah masuk neraka. Pasal apa? Nabi tak buat. Astagfirullah. Wirid masuk neraka. Nabi tak buat kata. Itu bukan soalan. Kalau Nabi tak buat, tiba-tiba kita buat. Kenapa hari ini subuh di Madinah Mekah 2 kali azan? Kenapa di Mekah Madinah terawih 20 rakaat? Nabi buat berapa? Kenapa kita buat 20? Itu maknanya walaupun Nabi tak buat, kalau benda itu baik, tak ada nas yang melarang, boleh buat. Cuma kalau buat tahlil soalan tadi, tengoklah tahlil untuk siapa. Kalau kita selamat anak kita, anak-anak kita masuk neraka, selamat dia masa dia hidup. Bukan lepas mati kita ulama-ulama tahlil, bukan lepas mati kita ustaz tahlil, bukan pada mati kita imam tahlil. Saya minta maaf, minta maaf. Kalau orang panggil saya pergi majlis tahlil dan saya tahu yang mati tak pernah semayang semua hidup, saya akan jawab, minta maaf tuan, hari ini saya urusan lain, walaupun saya free, sunat. Pergi buat apa? Buat fok. Kalau dah anak awak tak pernah semayang, hati rempit, mati, dia betul mati, kata Ustaz, tahu nak tahlil, tak sebut anak saya buat apa? Ada guna? Tak ada, tak payahlah. Jadi kesimpulannya saya kata, tahlil walaupun Nabi tak buat, Nabi pun tidak namakan bid'ah, walaupun bid'ah pun ulama kata bid'ah hasanah. Tapi untuk siapa? Tuan-tuan boleh fikirlah sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih yang Baginda yang telah menyambung daripada Datuk Kamarudin. Sekarang dah jam 11 suku. Dah 10. Kalau nak saya susun soalan ni lebih daripada 50 soalan. Saya rasa nak bersambung sampai besok pagi kot, subuh mau kita boleh balik. Jadi mungkin saya minta izin berapa? 11.30. 11.30. Satu soalan sebelum kesimpulan. Satu soalan sebelum kesimpulan. Dan saya minta maaf banyak-banyak yang telah SMS daripada wanita, kamu ibu dan kau bapa semua yang telah SMS-kan ni. Saya rasa pandangan saya Ustaz, banyak soalan yang ada di sini adalah bab semayang. Bab semayang tak faham macam mana semayang. Jadi soalannya bertalu-talu, bab semayang. Saya dah bincang-bincang dengan Datuk Kamarudin tadi. Jadi tentang bab semayang ni saya cadangkan kepada Tuan Imam. Macam saya pernah menghadiri di Singapura dulu, Datuk bagi satu kursus solat semayang. Seluruh Singapura yang datang. Jadi mungkin masjid ni mengadakan satu kursus
dan dapat apa kalau okey, dan saya pun Datuk Abbasan adakan bab solat semayang saja. Okey. Untuk solat Rasulullah tajuk ya. Itu boleh diadakan satu hari. Sebenarnya macam di Singapura dulu Datuk ada prepare buku dia semua kainting semayang betul. Dan sebenarnya saya tengah fikir-fikir nak printkan poster besar-besar saya nak edar kat masjid-masjid supaya orang yang baru-baru datang ke masjid ni macam mana nak solat. Kesian kadang-kadang kan sujud tak betul, kainting kita nak tegur takut tak penting kainting kan. Jadi insyaAllah kita akan adakan. Jadi untuk solat akhir ni kerana hamba Allah ni tak sebut nama, jadi bertalu-talu dia mesti bertanya juga benda yang sama. Jadi saya dah bincang kepada Datuk Kamarudin, tapi soalan kepada Datuk Abbasan yang mengenai tu, kenapa solat zuhur dan asar tak boleh baca kuat seperti solat subuh dan maghrib? Itu sebenarnya ringkas, tapi oleh kerana salah satu saja jadi banyak soalan-soalan berkenaan solat, tapi saya paksa tunda dan insyaAllah besok pagi dia tanya Ustaz tak dekat TV9 boleh telefon balik ke sana, paut pada sana, insyaAllah Ustaz yang kat TV9 boleh jawab. Jadi kalau malam ni nak sambung besok nak kerja kanti kan, jadi waktu yang panjang ni mak saya dengan Datuk berdua je selalu bicara forum, bukan ketika dengan Datuk Kamarudin berdua sebut sampai 11.45 kadang-kadang sampai 12. Jadi untuk malam ni itulah mungkin Datuk boleh jawab soalan yang ringkas sebelum saya suruh Datuk. Ya, terima kasih. Sebenarnya dalam konteks hukum ya, bila Allah dan Rasul menetapkan sesuatu hukum atau sesuatu cara dalam ibadat, maka tidak perlu lagi dipersoalkan kenapa. Allah sebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Bila Allah dan Rasul tetap macam itu, jangan cuba nak tikaikan. Sebab kenapa? Wallahu a'lam. Sebab bila Nabi terima sembahyang daripada Allah 5 waktu hari semalam, daripada 5 waktu dikurang 35, turun ke bumi sebelum fajar terjinsing, sebelum masuk waktu subuh, Nabi berehat sekejap. Masuk waktu subuh, Jibril datang, "Ya Muhammad, sekarang masuk waktu sembahyang pertama, ayat subuh, ikut aku sembahyang." Jibril baca kuat, maka Nabi baca kuat. Nabi beritahu itu subuh kan baca kuat, sebab aku terima Jibril baca kuat. Jibril balik sampai zuhur, datang lagi, "Ya Muhammad, sekarang waktu sembahyang kedua zuhur, ikut aku sembahyang." Jibril baca pelan. Nabi mengajar umat dia baca pelan. Sampai asar pelan. Maghrib baca kuat, Isya baca kuat. Jibril ajar Nabi 5 waktu, subuh baca kuat, maghrib baca kuat, Isya baca kuat, dinamakan salat kencang. Ada zuhur asar, Jibril ajar Nabi baca pelan. Kenapa? Saya tak nak jawab. Nak jawab kenapa? Allahu Akbar. Ulama-ulama kata dalam hukum, bila Allah dah tetap, jangan bersoal kenapa. Contoh, kenapa? Orang pernah tanya kenapa? Ustaz, keluar air mani. Air mani itu bukan najis. Air mani tak najis. Keluar air mani sikit tak najis, wajib mandi. Air kencing keluar lagi bercepak-cepak, kenapa tak mandi? Apa tu nak jawab? Air mani yang keluar bukan banyak pun, ada secupak keluar. Habis secupak air mani keluar sikit je, yang keluar bukan najis. Mani tidak najis, tapi Islam kata, Allah kata, Nabi kata wajib mandi. Tiba-tiba pergi kencing keluar bercupak-cupak najis, kenapa tak wajib mandi? Apa dia jawab? Saya jawab senang saja. Saya kata kalau kencing juga kena mandi, pergi kerja kena bawa kolam. Kenapa kena? Pak Allah kata begitu, Nabi kata begitu. Jadi soalnya, kenapa zuhur asar senyap, kenapa subuh maghrib isyak kuat? Kita tak jawab. Wallahu a'lam. Ya? Nak tanya jawab, besok tanya Allah sendiri. Terjawab Wallahu a'lam. Habis. Terima kasih kepada Datuk. Seperti yang saya nyatakan tadi, untuk mengakhiri
majlis pada malam ini, saya nak sebut Menteri Wahab yang berbagi datuk kepada dapat mengulas keseluruhannya dan juga mengakhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tetap mencapai matlamat kita dan kita mengakhiri hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah. Dan itulah matlamat kami, terutamanya seluruh AJK Masjid ni mengajarkan majlis ni, kita akan semua ramai-ramai masuk surga. Jadi kita adalah bersama-sama menghadapi kematian yang akan tiba pada bila-bila masa. Silakan Pak Datuk. Terima kasih Tuan Fungsi. Saya bagi kesimpulan pada malam ini, mengingat diri saya dan kita bersama pada malam ini, walaupun sudah lewat malam, kita masih berada dalam majlis ilmu dan kita yakin bahawa insya-Allah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan barakah yang kita ada pada malam ini, insya-Allah kita di dalam husnul khatimah. Amin. Yang kedua, saya mohon maaf jika sekiranya ada kesilapan dan kesalahan. Kami bertiga ni adalah manusia biasa yang mungkin mempunyai kesilapan dan kesalahan, sama ada perkataan, perbuatan atau kata-kata yang tidak dapat dipahami. Maka itu adalah kelemahan pada kami dan kami rasa itu kami mohon ampun dan maaf. Dan akhir sekali, yang ketiganya, tidak ada satu perkara yang paling baik. Tiap-tiap perkara yang baik itu dibuat, diikut, disebut, insya-Allah barakah dalam hidup kita. Akhirnya sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mengakhiri majlis ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتنا اللهم عليها غير مفتونين ولا الضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. وأنت حسبنا الله وأنت حسبنا الله وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا قهار يا جبار يا ستار يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبلا. Terima kasih yang mulia itu, mudah-mudahan akan diturunkan dengan Allah SWT. Sekianlah majlis bicara forum yang diadakan pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan kita punya berbagai dan kuasa di Namis yang telah bersama kita malam ini, dan juga yang berbahagia Datuk Kemudian saya kaya dan walaupun tidak dapat hadir, tapi alhamdulillah kata orang semua dan bahasa dapat hadir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus majlis Amanah Tigran dan semua yang telah memperbaiki kuasa dan semua para karya yang telah menolong saya pada pagi tadi masak minggu ini daripada malam tadi sampai bawah. Dan seterusnya saya terima kasih kepada Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tak, hasil. Berikan. Oh, ambil. Masuk campurkan. Boleh. Rakaman akan dimasukkan dalam YouTube. Nama dia masih ada dalam gelar Ustaz atau Pasal. Jadi pada gelar